Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikurniakan maghfirah, keampunan dosa-dosa kita, semua itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang pertamanya terima kasih dan juga setinggi-tinggi penghargaan kepada Ahli Jawatan Kuasa Masjid Aman kerana sudi memberi peluang saya lagi sekali. Ni dah kali keberapa dah kan, alhamdulillah sudi menerima kedatangan saya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita membicarakan tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita jadikan sebagai panduan berdasarkan kepada Quran dan juga sunnah yang dihuraikan oleh para ulama yang muktabar. Baik, sidang hadirin mukminin, kita akan membicarakan sempena dengan malam nisfu Sya'ban ini. Kita akan membicarakan apa yang diulas dan dibahaskan oleh para ulama berkenaan dengan nisfu Sya'ban. Baik, yang pertamanya kita akui bahawa bulan Sya'ban adalah antara bulan yang mulia, kan? Bulan yang ada kedudukannya yang tersendiri sebelum hadirnya, datangnya, menjelangnya bulan Ramadan. Dan di antara apa yang diulas oleh para ulama, iaitu bulan ini adalah bulan yang mana waktu dinaikkan amalan manusia. Pernah satu ketika berkenaan dengan bulan Sya'ban ini, Usamah bin Zaid dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau tidak pernah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih bersemangat selain daripada bulan Sya'ban. Lalu apa yang dijawab oleh Nabi? Nabi kata, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal." Turfa'u fihi al-a'mal kan ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan bulan Sya'ban antara bulan Rejab dan Ramadan adalah bulan di mana manusia ni lalai, kan? Manusia ni lalai. Bulan itu adalah bulan di mana dinaikkan pelbagai amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Oleh itu aku amatlah suka, kan, untuk berpuasa ketika mana amalan aku itu dinaikkan. Jadi Al-Hafiz Abu Tahir kata hadis ni hasan. Baik. Kemudian satu lagi, setiap minggu amalan seseorang itu juga diangkat pada hari Isnin dan Khamis. Sebagaimana hadis yang saya percaya ramai di antara kita dah belajar hadis ni dalam Sahih Muslim, tu'radu a'malun nasi
fi kulli jum'atin marratain yawmal itsnain wa yawmal khamis fayughfaru li kulli 'abdin mu'min illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna fayuqalu utruku amalan manusia dihadapkan pada setiap minggu tu 2 kali kan, pada setiap minggu 2 kali, pada hari Isnin, lepas tu hari Khamis. Setiap hamba yang beriman akan diampuni kecuali hamba yang ada perbalahan, permusuhan sesama mereka kan. Lalu dikatakan kepada mereka, tinggalkanlah mereka sehingga hazaini hatta yafi'a, iaitu sampai kedua ni berbaik kan, berbaik. Jadi itu antara contoh dalil yang dibawakan kepada kita oleh ulama untuk menunjukkan beberapa keutamaan tentang macam mana ketika mana amalan itu dinaikkan, bila masa amalan itu dinaikkan dan sebagainya. Tapi yang selalu bincang, bergaduh dan sebagainya ialah berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban. Dan kita percaya bahawa ramai di kalangan kita ni dah cerdik kan, kita suka buat benda itu berdasarkan kepada ilmu dan kefahaman yang betul kan. Kita tidak mahu mengikut tradisi semata-mata. Sebab ikut tradisi semata-mata ni dia banyak kadang-kadang kita tak tahu benda tu ambil daripada mana. Saya ingat dulu-dulu tuan-tuan, orang kata ikan pirana kan. Ikan pirana ni makan orang. Pasal apa? Sebab kita duk teringat cerita kan, movie, filem. Tapi kalau tuan-tuan duk baca, tengok dokumentari yang betul kan, ikan pirana dia tak ada lah macam movie tu kan. Yang dalam kepala kita takut nanti kita bubuh kaki, habislah kaki kita kena makan di ikan pirana. Pasal apa? Sebab dipengaruhi oleh filem, oleh movie. Dan bukan berdasarkan the sources of knowledge, itu bukan sumber yang betul. Itu contoh mudah tuan-tuan sekalian betapa kita ini bila kita percaya kepada sesuatu perkara, kita perlu sandarkan kepada sumbernya yang betul. Baik. Sekurang-kurangnya walaupun kita tak boleh nak pastikan kita ni perfect 100%, tapi at least kita dapat meminimalkan kesilapan. Kita manusia, kok mana pun kita akan silap kan. Ulama besar mana sekalipun, hebat mana ilmu dia sekalipun, dia tetap akan silap. Tapi bila kita ikut kaedah yang betul kan, metodologi, manhaj yang betul, maka kita akan dapat meminimalkan. Walaupun mungkin kita tak mampu untuk menghilangkan 100% kesilapan dalam hidup kita, tapi sekurang-kurangnya kita berusaha kan, sedaya upaya untuk memastikan kefahaman kita adalah kefahaman yang betul. Baik, contoh tuan-tuan sekalian, contoh kenapa ada ulama yang mengatakan bahawa malam nisfu Sya'ban ni dia ada keistimewaan atau fadilat, keutamaan dia yang tersendiri. Jawapan dia kerana ada satu riwayat yang menjadi khilaf di kalangan para ulama berkenaan dengan perkara ini. Contohnya hadis Mu'adz bin Jabal kan, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kata, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah mendatangi seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Dia juga mengampuni seluruh makhluk kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Jadi antara ulama yang bawa hadis ini ialah antaranya Imam Al-Munziri dalam At-Targhib, dia bawa hadis ni. Tapi para ulama dia mengatakan bahawa sanad hadis ni hadis ini hadis yang dhaif. Jadi ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama berkenaan dengan hadis ini. Yang kedua, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yattali'ullahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min sya'ban fayaghfiru li'ibadihi illa ithnaini musyahin wa qatilin nafs. Allah azza wa jalla mendatangi makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Allah mengampuni hamba-hambanya kecuali dua orang yang bermusuhan dan orang yang membunuh jiwa. Baik, jadi hadis ini juga dikomen oleh Al-Munziri. Dia kata hadis ni ada masalah. Kan? Hadis ni ada masalah. Jadi itu contoh yang saya boleh sebut kepada tuan-tuan sekalian bahawa kita akui memang ada ulama yang terima hadis ni, tetapi hadis ini tidak sunyi daripada kritikan di kalangan para ulama. Baik, kita buat andaian, katalah hadis ni sahih sekalipun. Katalah kita buat andaian, kita ambil pendapat ulama yang terima hadis ni sebagai hadis yang sahih. Maka hadis ni kata apa tuan-tuan? Hadis ni kata Allah mendatangi makhluk dia pada malam nisfu Sya'ban. Tapi pada masa yang sama kita tahu bahawa Allah turun ke langit dunia pada setiap malam. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa satu, kalau malam nisfu Sya'ban setahun sekali. Betul tak? Malam nisfu Sya'ban setahun sekali. Tapi yang Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam tu macam mana? Itu menunjukkan kepada kita bahawa peluang, yang kata peluang Allah Ta'ala datang kepada kita itu memang ada pada setiap malam. Kita tak perlu tunggu pada setiap tahun satu malam yang dipanggil sebagai malam nisfu Sya'ban untuk kita melipat gandakan amalan kita. Kita ada 365 hari kan untuk kita persembahkan amal ibadat kita yang terkelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Terpulang kepada kita daripada 365 hari itu, kita nak pilih berapa hari atau berapa malam. Terpulang kepada kita. Maka itu menunjukkan kepada kita bahawa rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa terbuka luas kepada kita. Baik, berbanding dengan hanya memberi tumpuan kepada satu malam sahaja yang dipanggil sebagai malam nisfu Sya'ban. Baik, kemudiannya tuan-tuan sekalian, apa dia amalan-amalan pada malam nisfu Sya'ban? Sebagaimana yang kita kata tadi, katalah kita pegang pendapat ulama yang kata hadis itu sahih. Kan? Apakah ada amalan khusus pada malam tersebut seperti sembahyang berjemaah ataupun baca yasin ataupun doa beramai-ramai dengan amalan khusus yang lain? Maka kita dapati bagaimana ramai di kalangan para ulama yang mengatakan bahawa memadai kita melakukannya secara bersendirian. Kan? Memadai kita melakukannya secara bersendirian, sama seperti hak setiap malam hak kita duk buat tu. Kan? Kita bangun qiyamul lail, kita buat seorang-seorang macam tu. Baik. Maka Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dia kata apa? Dia kata bahawa sembahyang malam pada malam nisfu Sya'ban, dia kata tidak ada satu dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Cuma dia kata adalah riwayat daripada sekumpulan ulama Syam yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sembahyang. Siapa yang buat? Ada sekelompok tabi'in di kalangan ulama-ulama Syam yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sembahyang. Tu punca dia kenapa dalam masyarakat Islam kita ada orang yang dia buat ibadat kan pada malam nisfu Sya'ban kerana mencontohi sekelompok di kalangan ulama tabi'in. Baik, kemudian Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, bila orang tanya fatwa dia pasal ibadat pada malam nisfu Sya'ban, kan Imam Ibn Taymiyah kata apa? Dia kata jikalau seseorang tu dia sembahyang pada malam nisfu Sya'ban, dia sembahyang bersendirian, ataupun dia kata jemaah yang khusus sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian salaf, maka itu satu benda yang baik. Contohnya kita sembahyang seorang-seorang,
Ataupun kita ajak isteri kita, anak kita, jom kita semayang malam ni. Dia kata hak tu okey, dia kata. Sebab itu dilakukan oleh sebahagian di kalangan salaf. Tapi dia kata kalau berkumpul ramai-ramai di masjid, itu lain. Dia kata hak tu lain. Berkumpul ramai-ramai di masjid untuk melakukan sembahyang dengan bilangan yang ditetapkan, yang tertentu. Contohnya sembahyang 1000 rakaat dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali, dia kata. Maka Imam Ibn Taymiyah kata ini adalah satu contoh bid'ah yang sama sekali tidak dianjurkan oleh para ulama. Maksud dia apa, tuan-tuan? Maksud dia gini. Malam ni malam nisfu Syaban, tuan-tuan kata tak apalah, hak sebelum-sebelum ni malam biasa, kan? Yang kita duk buat sebelum-sebelum ni malam biasa. Ni kita naklah hak sekali setahun ni yang kata malam nisfu Syaban, kod lah betul apa yang sebahagian ulama kata ada keutamaan fadilat tertentu pada malam nisfu Syaban, maka kita nak semayang malam ni seorang-seorang. Maka Ibn Taymiyah kata okey. Ataupun kita katakan isteri kita dengan anak kita, tak apalah hak malam lain yang kita duduk semayang tu, hak tu kita buat macam biasa. Malam ni malam nisfu Syaban, setahun sekali saja kita buat sama-sama kita. Kan? Suami, isteri dengan anak-anak pakat semayang, buat ibadat malam tu. Maka Ibn Taymiyah kata hak ni pun tak apa. Sebab dia kata itu pernah dilakukan oleh sebahagian di kalangan salafus salih. Macam kita lah, tuan-tuan. Tak ada kaitan apa-apa pun. Cuma kebetulan esok tu hari cuti, kita ajak isteri kita dengan anak kita, jom ikut ayah qiyamul malam ni. Semayang kat mana? Kat rumah. Maka itu contoh bagaimana kita suburkan amal ibadat, kita perkenalkan ibadah kepada anak-anak kita. Maka benda-benda macam ni Ibn Taymiyah kata apa? Kalau kita sama-sama keluarga kita di rumah kita, kita nak dapat yang kata fadilat nisfu Syaban, kalau ada, maka itu dia kata boleh, sebab itu diamalkan oleh sebahagian di kalangan salaf. Tapi kalau buat di masjid, kan, buat di masjid secara besar-besaran, kumpul ramai-ramai anak qaryah, lepas tu tetapkan bilangan tertentu macam dia sebut tadi, 1000 rakaat. Orang Taman Kenangan pun ada semayang 1000 rakaat. Kok ada kan? Kok ada kan, 1000 rakaat. Lepas tu baca surah Al-Ikhlas 1000. Setengah orang kita ni dia suka, tu tak sebut hak ribu-ribu tu dia suka. Sedangkan kita dengar hadis-hadis Nabi kata dia istighfar setiap pagi 100 kali. Kita tak dengar, tuan-tuan, Nabi cerita amalan sampai puluh ribu apa semua, tak ada. Hak Nabi ajar kat kita ni bilangan dia very simple, kan? Very simple. Mudah aja kita dengar. Istighfar contohnya lepas sembahyang 3 kali, kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Lepas tu yang kita cerita tadi, kan? Istighfar pagi tu 100 kali. Itu contoh yang sabit, kan, maksur daripada Nabi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada generasi kemudian ni dia suka sebut angka-angka ribu, puluh ribu dan sebagainya. Maka Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala dia kata hak ni, dia kata jelas adalah bid'ah yang tidak pernah sama sekali dianjurkan oleh para ulama. Ni disebut dalam Majmu' Fatawa. Jadi kita, tuan-tuan sekalian, tak payah heran dengan benda-benda lagu ni. Kalau kita nak buat, kita buat sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah tadi. Baik. Kemudian Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, bila orang tanya dekat dia berkenaan dengan Allah Ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban. Oh, ni kita kena semayang malam ni pasal Allah Ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban. Maka apa kata Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala? Dia kata, wahai orang yang daif, dia kata, wahai orang yang daif, yang engkau maksudkan itu, apakah yang kau maksudkan itu malam nisfu Sya'ban? Dia kata, apakah engkau maksudkan malam nisfu Sya'ban? Dia kata, engkau tahu ataupun tidak bahawa Allah Ta'ala turun pada setiap malam, bukan hanya pada malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau kita rasa hebat sangat malam nisfu Sya'ban sebab Allah Ta'ala turun,
Maka Abdullah bin Al-Mubarak kata, kenapa kita abaikan hak malam, hak setiap malam tu? Itu yang sepatutnya kita rebut. Dan Al-Aqili rahimahullahu ta'ala, dan disebut dalam fatwa, dalam satu fatwa, dia kata apa? Dia kata turunnya Allah pada malam nisfu Sya'ban, hadis-hadis dia tu, sanad dia tu, semua itu dikritik oleh para ulama. Sedangkan riwayat yang menceritakan bahawa Allah Ta'ala turun pada setiap malam, semua hadis hak duk cerita pasal Allah Ta'ala turun pada setiap malam itu adalah hadis-hadis yang sahih. Maka dengan sebab itu, kenapa yang kita ni bersungguh sangat dengan hak malam nisfu Sya'ban, tapi kita abaikan hak malam-malam biasa setiap malam itu, yang mana hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang sahih. Jadi itu contoh, tuan-tuan sekalian, apa yang disebut oleh para ulama. Jadi bagi siapa-siapa yang nak buat amalan dalam bulan Sya'ban, dia tak perlu nak hanya fokus kepada malam nisfu Sya'ban. Dia boleh buat sepanjang bulan Sya'ban. Kan? Sepanjang bulan Sya'ban. Apa dia? Antaranya ialah bagi siapa yang suka puasa ataupun dia nak puasa, maka dia perbanyakkan amalan puasa. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ni hadis muttafaqun alaih. Kan Aisyah kata apa? Aisyah kata, fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri illa Ramadan. Dia kata, aku tak pernah sama sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa lengkap sempurna, dia kata, sebulan penuh selain daripada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku juga tidak pernah melihat baginda berpuasa lebih banyak daripada berpuasa dalam bulan Sya'ban. Itu contoh kan apa yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bila bercakap bab puasa ni tuan-tuan, puasa ni dia latih kita apa? Puasa ni tuan-tuan, salah satu benda yang tuan-tuan tahu, satu istilah yang kita panggil imsak. Imsak ni mana kita tahan diri kita. Kita tahan diri kita daripada buat benda yang membatalkan puasa, dan satu lagi, kita tahan diri kita daripada buat benda yang boleh merosakkan pahala puasa kita. Bila bercakap bab imsak, biasa kita bercakap tentang tahan diri daripada makan dan minum. Dan biasa kita dengar macam mana dalam bulan puasa juga, bila kita puasa, kita diajar untuk tahan pandangan mata kita. Dan juga kita diajar untuk tahan lidah kita. Tuan-tuan tahu, sehari dua ni duk geger, duk bising, isu apa? Filem apa? Mentega Terbang. Gitulah lebih kurang. Kan? Movie, filem, cerita ni lah, cerita. Pelakon duk berlakon, duk cakap begitu, begini. Kan? Ucapan-ucapan yang tak sepatutnya diucap. Dia ada beberapa puak, tuan-tuan. Dia ada beberapa puak. Ada puak yang mempertahankan benda tu. Dia kata itu lakonan, dia kata. Itu lakonan. Baik. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan sekalian, macam mana para ulama dia membahaskan dalam soal benda apa yang kita lihat dan yang kita dengar. Hak kita tengok pada skrin, tak kiralah nama dia filem ke, movie ke, apa sekali pun. Kita tengok, tuan-tuan sekalian, bagaimana benda yang kita tengok itu, dia bagi kesan. Dia bagi kesan. Dia bukan semata-mata oleh sebab itu lakonan, maka semua benda boleh. Tak, dia bukan macam tu. Kita akui ya, lakonan pada ketika yang tertentu dibolehkan untuk bagi pengajaran, supaya orang tahu. Tapi kita kena bezakan, ada lakonan yang mana bagus untuk dakwah, dan ada lakonan yang akan menyebabkan manusia ni, dia hilang sensitiviti dia. Satu orang
ataupun anak kita, dia selalu tengok filem yang mana dalam filem tu banyak mencarut sebagai contoh. Pelakon akan kata tu hanya lakonan. Tapi tuan tahu apa kesan? Bila dia biasa tengok pelakon dalam mana-mana movie atau filem duk mencarut. Apa bagi kesan pada budak ni? Maka dia tak rasa bersalah untuk dia ucap benda yang sama. Sebagaimana bila dia tengok pelakon tu buat apa, adegan apa dalam filem, dalam movie tu, maka dia akan terikut-ikut dengan apa yang dia saksikan. Jadi ini antara benda yang mana para ulama mengingatkan kepada kita tentang ni. Contoh, kan? Contohnya tuan-tuan, surah Al-Isra ayat 36. Ni antara dalil yang ulama ingatkan kita. Sebab kita ni, kita suka menggandakan amalan. Tu bagus. Tapi kita kena tahu juga benda yang merosakkan amalan kita. Yang merosakkan diri kita. Yang mana ulama mengatakan bahawa surah Al-Isra ayat 36. Yang mana Allah Ta'ala sebut, Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, telinga kita, penglihatan, mata kita dan hati, semuanya akan diminta pertanggungjawabkan, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda yang kita tengok, benda yang kita dengar, hati kita, semua tu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa ada perkara yang kita kena berhati-hati supaya kita ini tidak disesatkan oleh iblis. Iblis kata apa kepada Allah? Dia kata, qala fa bi'izzatika, dia kata, iblis kata kepada Allah, demi kemuliaanmu, dia nak buat jahat. Kan? Iblis ni dia nak buat jahat. Tapi surah Sad ayat 82, Allah Ta'ala sebut macam mana iblis ni dia nak buat jahat. Tapi dia bersumpah, dia kata fa bi'izzatik. Dia bersumpah dengan kemuliaan Allah. Dia kata, la aghwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semua tu. Itu iblis. Jadi kita ni, tuan-tuan sekalian, apa yang kita kena hati-hati ialah macam mana iblis ni dia buat kerja dia. Kan? Dia buat kerja dia. Kerja dia apa? Iaitu dia akan menyesatkan manusia dengan pelbagai strategi. Yang mana Allah Ta'ala sebut antara strategi dia ialah, dia kata, qala rabbi bima aghwaytani. Dia kata, wahai Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan, Allah Ta'ala dah buat keputusan bahawa iblis tu sesat, maka iblis kata, aku akan jadikan mereka memandang baik benda maksiat atas muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Iblis kata. Maka apa yang dia buat, tuan-tuan sekalian, ialah melalui benda-benda hak kita cerita tadi, lakonan manusia, hiburan, kan, dan sebagainya, sehingga kan akhirnya manusia ini disesatkan oleh iblis, sehingga kita tidak sedar apa yang kita lakukan itu sebenarnya salah. Al-Alusi dia kata apa, tuan-tuan? Al-Alusi kata, bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah yang dia jadikan bumi, langit dan sebagainya, Imam Al-Alusi kata apa? Dia kata bahawasanya Allah Ta'ala dia cipta segala sesuatu yang ada di bumi ini supaya kita ambil manfaat daripada benda-benda yang ada atas dunia. Kemudian ambil manfaat dalam perkara-perkara agama, dia kata. Dan As-Sa'di kata apa? Iaitu Allah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu semua sebagai bentuk kebaikan dan untuk kita ambil pelajaran. Baik. Maka apa dia kaitan dengan lakonan yang isu-isu semasa sekarang ni, tuan-tuan? Iaitu benda-benda ni, benda-benda yang sebenarnya terpulang pada kita untuk kita ambil manfaat. Kalau apa yang kita saksikan itu perkara yang mengandungi ilmu agama, kan, ilmu yang bermanfaat, maka itu bagus. Tapi bila dia menyebarkan syiar-syiar kufur, dia menyebarkan syiar-syiar maksiat,
Contohnya dia mengajar budak-budak, anak kecil untuk biadab kepada mak dengan ayah dia. Dia mengajar kepada orang yang menonton untuk mengungkapkan kata-kata yang buruk dan cara nak maki hamun orang. Maka itu contoh bagaimana syiar-syiar yang maksiat ini disebarkan melalui filem. Kita tak boleh membela filem dan movie ini hanya dengan sebab kita kata itu hanya lakonan, maka anak kita boleh tengok. Tak. Sebab tu kita sebagai orang tua, kita kena tapis. Ada filem yang bagus, ada filem yang tidak bagus. Kita tak boleh, tuan-tuan sekalian, yang mana kehidupan kita hari ini, kalau bab ibadat, ibadat sungguh-sungguh. Tapi kita terlupa macam mana filem tadi, dia mempengaruhi akhlak dan perilaku anak-anak kita. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, sebahagian ulama' dia mengingatkan kepada kita tentang benda-benda macam ni. Di Kelantan kita ni, alhamdulillah, panggung pawagam tak ada kan? Tak ada. Tak dibenarkan. Alhamdulillah. Walaupun ada juga perbincangan-perbincangan beberapa tahun lepas pun ada pihak tertentu tanya pendapat saya, depan saya tanya, saya kata itu bukan bidang saya kan. Saya baik tanya pihak yang lain. Cuma pemerintah sentiasa review apakah baik diperkenalkan semula, dibenarkan ataupun tidak kepada rakyat dalam negara ni. Kenapa? Sebab pemerintah dia nak tengok benda ni ada lebih banyak manfaat atau lebih banyak benda yang tidak baik. Maka ulama melihat contohnya kaedah fiqh, dia kata apa? Al-hukmu 'alal ghalib. Kan, hukum tu dilihat daripada hak ghalib dia. Kita tak nafi, tuan-tuan. Pawagam ni, panggung ni dia ada kebaikan dia. Kan, filem, movie ni dia ada kebaikan dia. Tetapi hukum itu berdasarkan kepada yang ghalib. Kan, yang ghalib. Dan satu-satu kaedah lagi sebut darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolakkan bahaya mudarat itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Satu benda kan, dia ada manfaat, pada masa yang sama dia ada mudarat. So macam mana kita nak buat? Kan? Oh, manfaat ada, tapi mudarat pun ada. Maka kita kena timbang. Jangan sebab kita nak ambil manfaat tadi menyebabkan kita juga menerima mudarat. Maka itu antara kaedah-kaedah yang diambil kira kan oleh para ulama apabila membincangkan tentang benda-benda macam ni. Baik, apa dia kemudaratan yang disebarkan, syiar negatif yang disebarkan melalui benda-benda yang macam ni? Antaranya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, kita akan lihat bahawa disebarkan kekufuran, kan, bid'ah, khurafat dan maksiat di tengah-tengah masyarakat. Dengan sebab adanya internet sekarang ni, kita dah tak tahu anak kita dalam bilik buat apa. Kita, tuan-tuan, punyalah kita ni penting sangat sumber hukum agama ni sampai tak kita nak pastikan kita buat ibadat ni nisfu Sya'ban ni macam mana. Mak dengan ayah ni punyalah tapis. Bab ibadat dimurnikan. Tak mau ada bid'ah, elemen-elemen khurafat dan sebagainya, tak mau. Tapi dalam bilik anak kita, syiar kekufuran, syiar bid'ah, khurafat, dia masuk dalam rumah kita, dia masuk dalam bilik anak kita dan dia mempengaruhi anak kita. Ini yang berlaku, kan? Dengan sebab itu, kita perlu mengambil tindakan supaya generasi kita tidak termakan dengan syubhah-syubhah seperti ini. Baik. Contoh, macam mana dia sebarkan. Dalam TV, dalam cerita, tuan-tuan sekalian, dia tunjuk macam mana bila ada orang mati, nanti buat majlis tahlil kenduri arwah. Anak kita, tuan-tuan, generasi yang kemudian ni, dia dapat ilmu tu bukan daripada bilik kuliah. Dia dapat ilmu tu bukan dalam surau. Kita ni jemput penceramah cerita macam mana kenduri arwah, hukum dia apa, baca Yasin ramai-ramai, hukum dia apa, malam Jumaat, hukum dia apa. Kita cerita semua.
Tapi sebahagian generasi kita ni, anak-anak kita ni tuan-tuan, dia belajar benda tu bukan melalui masjid. Dia belajar melalui apa yang dia tonton dalam filem, dalam movie. Maka dia tahu bahawa dalam masyarakat ni ada kenduri arwah. Dalam masyarakat ni ada bacaan-bacaan Yasin secara beramai-ramai dan sebagainya. Dan menyebabkan dia rasa bahawa itu adalah satu amalan yang perlu diteruskan. Macam mana benda yang dia saksikan dalam media elektronik tadi mempengaruhi diri dia. Kita panggil kuliah tuan-tuan, setakat ramai ni berapa puluh orang, 40, 50, 100 orang. Tapi media tadi dia masuk kepada setiap anak-anak kita dan anak kita dipengaruhi dengan apa yang dia lihat melalui cerita rama ke apa drama dan sebagainya, maka itu yang mempengaruhi dia. Dan dia tengok macam mana pak-pak lebay, kiai, tok-tok guru apa semua ni memimpin majlis-majlis yang khurafat, yang karut melalui apa yang dia tonton. Dia bukan kata buka kitab mengaji tak, tapi hak dia tengok melalui televisyen, yang dia tengok melalui media, yang dia tengok melalui internet dan sebagainya. Dan itulah juga yang mempengaruhi anak-anak kita apabila mereka melihat cara bercakap, cara berucap, cara body language dan sebagainya. Saya ingat budak-budak sekarang dia ketawa, kita ketawa gitu. Budak-budak sekarang setengah tu dia ketawa lol. Kan lol. Ketawa apa lol? Pasal apa? Sebab gadget lah. Kan gadget kan LOL kan. Jadi hak dia tulis itulah hak jadi cara ketawa sekarang. Cuba tuan-tuan tengok. Dia dah jadi satu budaya di kalangan anak-anak kita. Dan kita lihat juga tuan-tuan sekalian bahawa banyaklah yang kita duk mengaji pasal protokol Yahudi dan sebagainya, kan, usaha untuk menyebarkan kehancuran akhlak, kan, untuk merosakkan anak-anak muda. Dan itulah yang berlaku kepada tentera Amerika di Vietnam dan sebagainya, soal dadah dan lain-lain. Jadi itu contoh tuan-tuan sekalian kenapa perkara-perkara yang macam ni kita kena berhati-hati. Sebab tu dalam surah An-Nur tuan-tuan sekalian Allah Taala sebut qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Allah Taala katakanlah kepada orang-orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan kita tahu tuan-tuan sekalian bahawa untuk kita sebarkan kebaikan ni bukan satu benda yang mudah. Saya ada kawan-kawan yang duduk dalam TV Al-Hijrah, dalam iKim dan sebagainya. Banyaklah yang channel-channel Islamik ni, dia kata antara cabaran kita ialah nak dapatkan tajaan. Sebab tu kita tuan-tuan sekalian, kita nak berlawan dengan channel-channel rangkaian yang un-Islamik sangat susah. Sebab yang channel, yang stesen, yang un-Islamik ini, kan, un-Islamik ini mereka mudah dapat sponsor. Sedangkan bila kita nak buat program-program hak Islamik, sangat susah nak dapat sponsor. So macam mana kita nak bertanding, nak berlawan, compete dengan program dan channel station yang un-Islamik tadi, kalau kita sendiri tidak ada kekuatan? Itu contoh tuan-tuan sekalian, perkara yang kita kena tahu bahawa antara cabaran yang ada dalam kehidupan kita sekarang ni ialah macam mana kita nak masuk, nak penetrate dalam masyarakat untuk bawa message dakwah, kan, ke tengah-tengah masyarakat. Sedangkan yang un-Islamik tadi dia ada pelbagai dana, kan? Dia ada pelbagai dana untuk dia teruskan agenda dia. Dan tuan-tuan sekalian, Ibnu Abbas, kan, radhiyallahu anhu, dia ulas
satu ayat yang ada dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-19, yang mana Allah Ta'ala kata ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ibnu Abbas hibrul ummah, dia kata apa tuan-tuan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bila dia ulas tentang ayat ni, dia kata dia adalah seorang lelaki yang masuk dalam anggota keluarganya yang di dalamnya ada perempuan cantik, atau ketika mana perempuan cantik tu lalu depan dia, dan dia kata kalau tak ada orang, dia akan perhati perempuan tu. Kalau ada orang perasan dia ada situ, dia akan tunduk, dia akan tak tengok. Macam kita lah kan, duk main WhatsApp semua ni, ada keluar video hak pelik-pelik, tengok bini tak ada lah. Kan? Bini tak ada, anak tak ada tengok. Kan? Ni contoh sajalah, tak ada kena-mengena dengan tuan-tuan. Tapi tu contoh mudah. Kan? Bila tak ada orang, kita duduk seorang-seorang, kita tengok betul-betul benda tu. Itu contoh mudah untuk kita faham apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas. Dia kata bila ada orang, kan? Bila ada orang, dia tunduk. Seolah-olah dia tak tengok benda tu. Tapi bila tak ada orang, dia akan memandang ke arah perempuan cantik itu. Dia akan perhatikan. Maka dia kata sungguh Allah Ta'ala telah melihat hatinya, bahawa dia berkeinginan seandainya dia dapat melihat private parts perempuan tersebut. Itu benda yang ada dalam hati manusia, kan, yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka dengan sebab tu tuan-tuan sekalian, sebagai mengakhiri kuliah kita pada malam ni tuan-tuan sekalian, antara apa yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Nabi pesan authaqu ural imanil muwalatu fillah wal muadatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Nabi kata tali keimanan yang paling kukuh ialah taat. Bila kita taat tu kerana Allah, bukannya taat sebab malu dekat orang tak. Taat tu kerana Allah. Bila kita memusuhi siapa-siapa pun, kita memusuhi apa sahaja pun kerana Allah. Dan bila kita cinta, suka kepada sesiapa pun, kepada apa perkara sekalipun, juga kerana Allah. Dan kalau kita benci pun, apa sekalipun kita benci, siapa pun kita benci, juga kerana Allah. Apa yang membezakan tuan-tuan? Kita cinta, benci, marah, taat kerana Allah dengan bukan kerana Allah. Apa bezanya? Saya nak bagi satu dua contoh supaya tuan-tuan boleh nampak. Supaya tuan-tuan boleh nampak. Bila seseorang tu, dia taat kerana Allah, dia benci pun kerana Allah, dia sayang kerana Allah, dia marah pun kerana Allah, maka orang macam ni tuan-tuan, dia tak ada revenge. Dia tak ada nak balas dendam. Kita ada peluang balas dendam ni, ada peluang untuk kita balas dendam. Tapi bila kita marah kepada orang tu kerana Allah, kita tidak balas dendam. Pasal apa? Sebab kita tahu, kalau kita balas dendam, kita tak dapat pahala. Kita tahu, kalau kita balas dendam, silap-silap kita balas dendam, bukan sahaja tak dapat pahala, dapat dosa di sisi Allah. Menyebabkan walaupun kita ada peluang dan ruang untuk balas dendam, kita tidak membalas dendam. Dan kita pilih untuk memaafkan orang tu. Ada orang, tuan-tuan sekalian, mak mentua dia, pak mentua dia, buat dia macam-macam, tapi dia tak pernah membalas, kan? Dengan layanan pak mentua dan mak mentua dia tadi, dia tak pernah balas. Bila orang tanya dia pasal apa, dia tak balas. Sedangkan orang lain senang je pergi marah tengking dekat pak mentua, mak mentua dan sebagainya. Dia kata sebab dia mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kata balik dekat ayah kita, ayah mentua kita, mak mentua kita, kita dapat apa? Kita tak dapat apa. Tapi dengan sebab kita punya loyal, ketaatan kita itu kerana Allah, kita tak kisah, kan?
walaupun kita ada peluang untuk balas. Samalah juga tuan-tuan sekalian, kita dengan kawan kita boleh balas benda yang kawan kita buat. Tapi orang tanya dekat Ibn Taymiyah, kan, pasal apa bila dia ada peluang untuk balas, dia tak balas? Orang kata kat Ibn Taymiyah ni tuan-tuan, macam-macam orang kata kat dia pada zaman dia hidup lah, kan. Orang tanya kat Ibn Taymiyah, ini diceritakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata bahawa dia melihat bila orang tu duk fitnah dia, kata dia macam-macam, itu antara bentuk ujian daripada Allah Ta'ala melalui orang tu, untuk dia dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata, apa guna untuk dia balas kejahatan orang tu, sedangkan bila dia balas kejahatan orang tu, itu tidak menjamin dia dapat pahala daripada Allah, berbanding dengan dia memaafkan kesalahan yang orang tu lakukan kepada dia. Sebab tu tuan-tuan, orang yang dia buat sesuatu ni kerana Allah, dia ada kekuatan yang luar biasa, kan, berbanding dengan orang yang buat sesuatu tu selain dia buat sesuatu tu bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, saya mengharapkan, kita semua mengharapkan supaya apa yang kita lakukan ini benar-benar mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulan kita malam ni tuan-tuan, bagi sesiapa yang menganggap bahawa pendapat malam nisfu Sya'ban malam ni adalah adalah peluang untuk dia dapat pahala daripada Allah Ta'ala, silakan, kan. Tapi sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah, dia buat bersendirian, seorang-seorang, ataupun dia kumpul dengan keluarga dia. Tetapi pendapat yang lebih sahih, yang lebih tepat, ialah pendapat yang mengatakan bahawa itu tidak sunyi daripada mendapat kritikan daripada para ulama. Maka setiap malam kita ada peluang, kan, untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la